وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا. أشهد أن لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini diizinkan Allah kita untuk berada di dalam satu majlis yang teramat mulia, yaitu majlis ini, yang memang dituntut bagi kita untuk menghadirinya. Mudah-mudahan yang kita sentiasa hadir dalam majlis ini, Allah akan berkati kehidupan kita, dapat kita menjadi orang-orang yang hormat, tunduk dan patuh kepadanya. Lebih-lebih lagi kita sedang berada di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan Al-Mubarak, di penghujung bulan itu. Dan pagi ini saya mengampas kuasa daripada Ustaz Hanif. Minta maaf lah ya, menerima. Patutnya Ustaz Hanif yang bagi kelas subuh begini, tapi saya pula sampai puasa pagi ni. Bukan makna saya lebih baik dari dia, tapi ada lebih saya dari dia. Yang pertama, saya lebih tua dari dia. I am about 80 years old, you know. In another week I will be 80 years old. Masih itu bukan hijrah. Kalau hijrah dekat 83 kot, 82 lebih ya. Jadi saya lebih tua dari dia. Ilmu dia lebih banyak dari saya. Tengah muda-muda itu boleh memimpin ilmu lain. Saya tengah muda macam dia ni dulu, buah tak ke mana ni ya. Ini boleh memimpin ilmu lain, boleh bagi kelas subuh tu. Cuma kerana masalah teknikal saja, hal dunia ya, maka saya mengambil alih pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dari perjumpaan kita pada hari ini.
Lebih-lebih lagi kita sudah berada di penghujung Ramadan. Dah dekat nak raya ya, penghujung 10 malam yang terakhir, di mana Rasulullah janji dengan izin Allah kita ni terlepas daripada api neraka. Di hujung Ramadan ini Allah janjikan perlepasan daripada api neraka. Itqum minan nar. Di 10 hari yang pertama Allah janjikan rahmat. Awwalu rahmatun. Itu dah lepas. Bukan dah habis rahmat tu, masih ada sekarang juga. Tapi masih itulah 10 hari yang pertama Allah datangkan rahmat. Rahmat tu sebenarnya untuk kita melayak diri kita kan masuk ke dalam syurga. Kerana tuan-tuan dan puan, kita hanya boleh masuk syurga kalau Allah bagi rahmat kepada kita. Tak ada rahmat, jangan mimpi nak masuk syurga ya. Walaupun dia dia beribadah saja, yang lain. Tapi kalau terdapat rahmat, jangan mimpi. Kita hanya boleh masuk syurga dengan rahmat Allah. Dan rahmat itu sekarang ada lagi. 10 hari yang kedua Allah datangkan maghfirah. Wa awsatuhu maghfiratun. Pertengahannya Allah datangkan keampunan. Jadi kita minta ampun lah. Selalu minta ampun. Rasulullah pun ajar kita macam mana nak minta ampun ya. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau fa'fu anni kalau seorang. Ya Allah, Engkau adalah pengampun yang maha mulia. Kamu sepenuh-penuh suka penuh mengampun dosa hamba-hamba kamu. Kalau dah sepenuh-penuh, ampun dosa kami. Fa'fu anna. Maka ampunkanlah kami. Itu 10 hari yang kedua. Dan 10 hari yang ketiga, penghujung ini ada 2 peristiwa besar berlaku dalam penghujung Ramadan. Yang pertama, perlepasan daripada api neraka. Itqum minan nar. Yang kedua, ada satu malam kemungkinan, kata ulama besar ya, kemungkinannya dia ada satu malam ini berlaku pada penghujung bulan Ramadan. Kata 10 malam terakhir. Sebab itu tuan-tuan dan puan, Rasulullah SAW dia tak kaburlah dalam kehidupan dia membesarkan 10 malam terakhir. Tak pernah dia tidur rumah bersama dengan isterinya. Sedangkan baginda tu ada 9 orang isteri bersama dengan dia ketika satu masa. Isteri dia ada 11 semuanya. Ya, yang bersama dengan dia satu 9 orang. Muda pula tu. Aisyah tu tua ke muda? Muda. Ketika baginda wafat, Aisyah tu umurnya kira-kira 19 tahun. Ummul Mukminin, umur 19 tahun. Muda belum? Tinggi. Ya. Saya opah di rumah tu muda tu pun tak lalu meninggal. Saya lah contoh dah ya, alhamdulillah boleh terima lain malam ni ya. Saya angkat soban lah, boleh terima lain. Boleh meninggalkan isteri dan anak-anak di rumah. Sebab itu patutnya kesian dengan tuan-tuan ya. Malam tadi udah lebih jaga. Tu dengar kalau subuh pula. Jadi saya pagi ni bagi kebenaran. Siapa nak mengeluh. I don't mind. Siapa nak tidur. Tak apa. Baring kita tak apa. Tapi hadirkan diri dalam majlis ilmu. Fizikal tuan-tuan dan perempuan ada dalam majlis ilmu. Itu dah tak ada tau. Apa saja kita buat di bulan Ramadan ini, janji jangan buat dosa dah. Allah bagi pahala. Buat yang sunat Allah bagi pahala yang wajib. Buat yang wajib digandakannya 70 kali ganda. Jadi mari kita sama-sama menghayati Ramadan ini sungguh-sungguh. Kerana dia bukan selalu datang, setahun sekali. Tahun depan belum tahu kita boleh dapat Ramadan lagi. Jadi kita ambil peluang. Ambil peluang kita begini supaya kita dapat menghayati Ramadan itu sungguh-sungguh. Dan pada penghujung ini Allah lepaskan kita daripada api neraka. Neraka ini satu tempat untuk dimasuki oleh orang-orang derhaka. Orang yang masuk neraka ini ada 6 golongan tuan-tuan dan puan-puan. 4 daripadanya kafir. 2 daripada yang beriman. Yang kafir siapa? Yang pertama murtad. Yang batal akidahnya. Ditolak keimanannya walaupun dia tak sedar. Dia masih beriman tapi Allah tolak dia. Itu murtad. Kerana melakukan sesuatu yang boleh membatalkan syahadahnya. Boleh merosakkan imannya. Jadi murtad. Sedangkan kadang-kadang tak sedar.
menghina Al-Quran, murtad. Menghina sahabat-sahabat Nabi, murtad. Ya, lagi apa? Menghina hukum Islam, murtad. Menghinakan sunnah Nabi, murtad. Ketiknya aku tengok Haji Ibrahim tu janggut macam kambing, murtad. Ya, itu kalau murtad, ditolak imannya. Golongan pertama, itu kafir belaka tu. Yang kedua dipanggil musyrik. Kalau seorang panggil musyrik, kalau banyak musyrikin, kalau perempuan musyrikah. Iaitu di samping menyembah Allah, dia menyembah lain daripada Allah Taala. Dia tahu Allah itu Tuhan, tapi menyembah patung juga, musyrik. Menyamakan Islam dengan agama lain juga musyrik. Dia pangkat besar, direktor, pengarah ini dipanggil dia untuk ceramah. Ya, di depan dia tu ada orang Islam, ada orang Kristian, ada orang Buddha, ada orang Hindu. Nak ngambil hati semua orang di hadapan dia tu, dia pun bersyarah. Apa kata dia? Semua agama adalah baik. Syirik. Semua agama adalah baik. Syirik. Kerana Allah tak cakap begitu. Ya, kata Allah apa? Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang kureta hanyalah Islam. Jadi dia menyamakan Islam dengan Hinduism, menyamakan Islam dengan Buddhism, menyamakan Islam dengan Christianity dan sebagainya. Itu syirik. Orang syirik takkan dapat masuk syurga. Dia jadi kafir juga tau. Kerana dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida, kata Allah. Barang siapa mensyirikkan Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Yang kedua, yang tiga namanya mulhid, kafir juga. Mulhid itu orang yang tak percaya kepada agama. Dia tak percayakan Islam, tak percayakan Christianity, tak percayakan Buddhism, tak percayakan Hinduism, tak percayakan apa-apa agama. Dia free thinker. Tahu apa free thinker? Boleh berfikiran apa saja, bebas saja. Bahasa modelnya atheist. A-T-H-I-E-S-T, atheist. Secara praktikalnya dia komunis, dia sosialis. Agama itu membebankan dia. Bingung agama itu. Mayang, tongong, tak ada berapa faedah. Mana ada Tuhan? Tak percaya ke Tuhan. Tak percaya ke malaikat, tak percaya ke Rasul. Itu atheist. Kafir juga, masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Yang keempat namanya munafik. Munafik, yang akhir kali orang munafik. Munafik itu artinya apa? Yuzhirul Islam wa yubtinul kufur. Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Zahirnya macam orang Islam. Apa kita juga? Kesoban kita saya ni, berjubah, tasbih rusuh pun besar ni, lagi rusuh tasbihnya, panjang. Kemudian semayang sama dengan kita, puasa sama dengan kita, wirid sama dengan kita. Kalau dapat dia berdoa, berjelat-jelat, lenguh tangan kan. Zahir dia macam orang Islam, tapi sebenarnya pada batinnya, hakikatnya dia tak beriman. Itu orang munafik. Semua kita tak kenal orang munafik ni. Sebab itu dia larang kita menuduh siapa-siapa jadi orang munafik. Kerana dia macam kita, dia musuh dalam selimut, tak boleh nak kenal. Cuma Allah bagi tanda-tanda orang munafik itu di banyak tempat dalam Al-Quran. Banyak tanda orang munafik. Dia tak boleh kata ketika juzuk ada cerita orang munafik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita kenal. Bukan nak tuduh orang. Bukan nak mengenal orang lain dah. Supaya sifat itu tak kena pada diri kita. Itu munafik Di antara yang kata Allah kan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Bila dia mendirikan sembahyang, dia berdiri rasa malas. Nak tanda ibamatnya. Bukan nak sembahyang benar, tapi nak menunjuk-nunjuk pada orang. Yura'unan nas la yadhkurullaha illa qalila. Dan dia tidak menyebut nama Allah melainkan sedikit saja. Itu yang kadang-kadang tu tak nak wirid pun pasal lambat. Getik benar nak wirid. Itu takut lah. Kita tuduh dia, jangan tuduh dia munafik tau. Takut ada ciri-ciri kemunafikan dalam diri dia. Tunggulah tu imam dah habis doa baru nak bangkit.
Hukumnya makruh bergerak daripada tempat sembahyang dia selagi imam tak berkali tempat duduknya. Itu munafik. Di antara apa kata Allah Nabi, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila dia bersama dengan orang beriman, mereka berkata kami beriman. Wa idza khala ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila dia kembali kepada geng-gengnya, member-membernya, syaitan-syaitannya, pemimpin-pemimpinnya, kumpulan-kumpulannya, dia kata kami bersama dengan kamu. Tadi kami bersama orang beriman tadi hanya olok-olok aja, acah-acah aja. Nah, itu dia antara tanda orang munafik. Depan orang beriman dia macam orang beriman, depan orang kafir dia jadi kafir balik. Kalau orang tu tengah danduk dia pun danduk juga. Ya, dalam hatiku hanya ada kamu. Contoh aja. Kalau orang karaoke dia pun karaoke je. That's the way I like it. Itu tanda yang dia macam ular. Tahu ular? Ya Allah, tuan-tuan tahu ular? Ular. Ya, ular atas pokok boleh hidup tak? Dalam semak boleh hidup tak? Dalam parit boleh hidup tak? Dalam air boleh hidup tak? Itu ular ya. Di mana-mana pun dia boleh hidup. Atau macam sumpah. Tahu sumpah? Siapa tak tahu sumpah jangan duduk bukan ya. Sebab jangan duduk bukan duduk kampung tahu sumpah. Ya. Boleh bertukar warna. Kalau backgroundnya kuning, kulitnya kuning lah warnanya. Kalau backgroundnya hijau, kulitnya berhijau. Itu sesumpah. Itu orang munafik. He can maneuver his way around whatever the atmosphere is, wherever he is with. Tak faham tidak. Nah, siapa saja bersama dengan dia boleh apa? Boleh hidup. He can survive in whatever situation. Dia boleh hidup dalam apa saja keadaannya. Itu orang munafik. Antara 4 golongan yang kafir tadi, murtad, musyrik, mulhid, munafik. Mana tak? Mana tak tuan? Mana pun tak ada. Jangan. Kerana mereka tu masuk neraka tanpa hisab. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihala orang-orang kafir tu masuk dalam neraka secara berbondong-bondong. Masuk. Tak ada cek-cek lagi dah. Tapi yang paling Allah murka dalam 4 tadi ialah munafik. Kerana munafik itu dia masuk dalam neraka ke bawah sekali. At the very bottom. Ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Itu munafik. Tapi jangan berani jadi kafir, berani jadi murtad, berani jadi mulhid. Jangan. Mana yang minta dah? Itu golongan yang kafir, 4 golongan. Yang kedua, yang dua-dua golongan lebih ini tadi orang beriman. Yang satu golongan yang pertama itu dipanggil orang zalim. Orang yang melakukan dosa-dosa besar dipanggil orang zalim. Yang kedua, golongan kedua orang fasik. Orang fasik itu melakukan dosa-dosa kecil. Zalim dosa besar. Fasik dosa kecil. Kedua-dua itu ahli neraka mereka. Jangan nak jadi zalim, jangan nak jadi fasik. Kerana Allah bagi amaran kepada kita. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun, kata Allah. Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Taala dalam Quran dan dalam hadis, maka dia terjadi pada golongan orang yang zalim. Masuk neraka lama benar. Itu zalim. Lagi satu orang fasik. Orang fasik ni dosa kecil. Dia melakukan dosa kecil. Seperti apa? Pakai seluar pendek, dosa kecil betul ya? Lagi apa? Dosa kecil tu. Tahu lantak marah mana baik. Itu dosa kecil tu. Tapi jangan berani dosa kecil. Kerana neraka itu satu tempat yang tak ada siapa lalu nohonya. Nobody can stand the rest of the fire in hell. Faham tidak lah. Tak ada siapa yang boleh noho api neraka. Neraka disediakan oleh Allah ada 7. Saya selalunya saya tanya ada berapa neraka? Empat pagi ni dah. Saya terus cek apa aja. Neraka ada 7 neraka. Yang pertama namanya Jahannam.
Yang kedua namanya jahim. Yang ketiga namanya saqar. Yang keempat namanya sa'ir. Yang kelima namanya khutama. Yang keenam namanya hawiyah. Yang ketujuh namanya lawa. Mana dah? Mana dah? 7 neraka tu. Pilih salah satu. Mana yang mentanda? Kata Tuan Haji Firdaus, mana yang mentanda? Saya mentanda. Yang pertama namanya Jahannam. Allah dah kabar Al-Quran, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami jadikan neraka Jahannam itu untuk dimasuki oleh kebanyakan jin dan manusia. Itu Jahannam. Macam mana api nanti kita cerita insya-Allah. Tengok nama-nama neraka dulu. Yang kedua namanya Jahim. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kamu akan diperlihatkan kepada neraka Jahim dan kamu akan melihatnya dengan penuh keyakinan. Yakin dia weh katanya. Betul dekat Rasul dulu. Itu Jahim. Itu yang kedua. Yang ketiga namanya Saqar. Dalam Quran sebut tentang Saqar apa? Ma salakakum fi Saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka Saqar? Orang dalam neraka Saqar itu pun jawab, qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata kami terdiri daripada orang-orang yang tak sembahyang. Itu Saqar. Tuan-tuan, puan-puan, orang yang tak sembahyang 5 waktu sehari malam, esok di akhirat, esok bila dibangkitkan semula, orang azan mana tak erti je Orang panggil tak erti je. Kau tak nampak orang-orang pergi masjid, pakai piah, pakai jubah, pakai serban, pakai apa? Nampak tapi dia buat tak erti mana je. Esok bangkit dari kubur seperti babi hitam. Sampai tak? Bangkitnya macam babi. Babi itu dah buruk, bodoh. Hitam lah tu, lagi bodoh. Sampai tak? Jadi cek keliling kita tu, anak-anak kita sembahyang ke tak? Orang di bawah jagaan kita sembahyang ke tak? Adik-beradik kita sembahyang ke tak? Isteri kita sembahyang ke tak? Suami kita sembahyang ke tak? Cek balik. Takut esok-esok bangkit dari kubur jadi babi hitam. Udah lebuk. Dah jadi babi itu. Lepas itu diikat kaki tangannya, dibelenggu kaki tangannya dengan belenggu neraka. Sama tak? Belenggu neraka tu, rantai tu dari neraka, diikat kaki tangan tu. Di ujung rantai tu, dia masuk ke dalam mulutnya. Masuk dalam mulut tu, keluar ikut punggung. Masuk ikut mulut, keluar ikut punggung. Itu orang tak sembahyang. Kemudian diikat semula, dibelenggu lagi. Sudah belenggu ada rantai lebih sikit tu, diheret, ditarik daripada kubur sampai ke padang mahsyar. Tak habis tu lagi. Di padang mahsyar dia akan dicek. Tengok sembahyang tak ada apa tak ada, akan dimasukkan dalam neraka Saqar. Itu nama nerakanya Saqar. Sebenarnya angkat tangan, sana angkat kampung, mana orang tak? Ada orang tak neraka tu, lantak lah, tak ada aku siapa yang masuk neraka. Amboi, terror benar Esok dah masuk dalam neraka, esok baru jerit pekik. Tengok jemaat tu. Akan dia apa, dia jerit pekik apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami dah lihat dahsyatnya neraka. Kami dah dengar jerit pekik dalam neraka tu. Aduh. Ayya. Ayoyo. Oh my God, I cannot stand this. Jerit pekik dalam neraka tu. Kami dah dengar. Farji'na, kembalilah kami ke dunia. Nak buat apa? Na'mal salihan, kami nak beramal dengan amal soleh. Inna muqinun, sekarang ni kami dah yakin betul. Itu bagi orang-orang yang terror benar, yang handai benar, yang nak masuk neraka tu. Lantak tak ada aku sampai masuk neraka ni. Itu neraka Saqar untuk orang yang tak sembahyang. Yang keempat namanya sa'ir. Bukan syair tau, sa'ir. Sa'ir tu untuk orang menerima kitab amalan dia melalui belakangnya.
Esok tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menerima kitab amalan kita. Ada convocation besar-besaran. Convocation dalam dunia ni, orang yang dapat sijil aja dapat pergi convocation. Orang yang tak lulus tak dapat. Ini semua dapat. Lulus pun dapat, tak lulus pun dapat. Semua dapat kitab amal dia. Cara kita menerima kitab ada 3 cara. Yang pertama melalui tangan kanan kita, tanda lulus tu. Tanda bahagia tu. Tanda seronok tu. Yang kedua dengan tangan kiri. Itu masuk neraka dulu. Dengan tangan kiri. Yang ketiga cucuk dada tu. Dada ni cucuk dengan jari tu. Tembus ke belakang. Ambil dari belakang. Yang pertama tangan kanan. Itu tanda bahagia tu. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Kata Allah ya. Barang siapa menerima kitab dia dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ceknya ringan saja, lebih kurang cicai je mereka cek. وينقلب إلى أهله مسرورا. Dia akan kembali kepada keluarganya dengan rasa gembira. Tuan-tuan dan perempuan, paling menggembirakan ialah apabila kita, isteri kita, anak-anak kita, menantu-menantu kita, cucu-cucu kita, semua masuk syurga. Itu yang paling menggembirakan. Bukan semua orang dapat ni. Nabi pun ada yang tak dapat tau. Rasul pun ada yang tak dapat. Tapi kalau kita dapat, itulah yang paling menggembirakan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura ya. Itu yang pertama. Yang kedua tangan kiri. Dia masuk dalam golongan kiri. Jadi menerima kitab dengan tangan kiri lah. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhillin min yahmumin fi dhillin mahmumin la baridin wa la karim. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhillin min yahmumin la baridin wa la karim. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka berada dalam neraka yang terdapat asap-asap yang panas, udara yang panas, tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Itu golongan kiri. Sebenar kan? Lagi teruk golongan ini. Cucuk dada tu tembus ikut belakang jarinya dan mengambil kitab dari belakang. Itu lagi teruk. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u suburan wa yasla sa'ira. Kata Allah. Quran dari ayat yang mula-mula saya baca tadi. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Lepas itu. Surat Al-Insyiqaq. Barang siapa menerima kitabnya dari belakangnya, maka dia akan menjerit kecelakaan. Fasawfa yad'u subura. Dia menjerit kecelakaan. Laki aku. Kita agak aja ya. Tidak lagi dengar. Wa yasla sa'ira. Dan dimasukkan dalam neraka yang bernama sa'ir. Itu neraka yang keempat. Bukan saqar, sa'ir. Sebab betul sa'ir, bukan syair. Syair lagu. Syair lagu tau. Ada seorang pemuda handsome, namanya ialah Ustaz Hanif. Itu syair. Ini sa'ir. Sa'irah. Itu yang keempat. Yang kelima namanya Hutamah. Itu neraka yang kelima, Hutamah. Kalla la yumbazanna fil Hutamah. Bahkan itu akan dicampurkan dalam neraka yang bernama Hutamah. Itu yang kelima. Yang keenam namanya Hawiyah. Hawiyah apa? Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Itu Hawiyah ya. Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, maka dia akan menjadikan Hawiyah itu sebagai maknya. Fa ummuhu hawiyah, maka maknya adalah Hawiyah. Hawiyah jadi maknya. Hawiyah itu benda. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa yang dikatakan Hawiyah? Narun hamiyah. Api yang bersangatan nyala. Api yang bersangatan nyala itu jadi maknya.
Mak dengan anak apa buat dia mak? Orang balik kadio tu. Apa buat kepada anak? Anak umur 2 tahun, anak umur 6 bulan, apa buat dia mak? Di lambung-lambungnya, di timang-timangnya, di peluk-peluknya, di cium-ciumnya. Tapi ini yang lambungnya, yang menemangnya, yang meluk dia, yang cium dia siapa? Hawiyah. Hawiyah tu apa? Api yang bersangatan nyala. Siapa nak bermakkan api? Api itu peluk dia, api itu cium dia, api itu lambung dia, api itu timang dia tak? Itu namanya hawiyah. Yang ketujuh namanya lazah. Lazah. Lam, za, ya, tak ada titik. Namanya lazah ya. Itu tujuh neraka. Kalla innaha lazah. Kata Allah dalam Quran ya. Bahkan tu namanya adalah lazah. Itu tujuh neraka. Yang mana tak? Tuan-tuan dan perempuan, yang mana antara tujuh neraka tu? Mana pun tak ada. Dan di akhir Ramadan ini, Rasul janjikan untuk perlepasan daripada neraka. Hendak kita nak lepas dari neraka. Jadi kalau hendak, jangan buat dosa. Janji jangan buat dosa aja. Itu tujuan neraka. Tak ada siapa lalu nohoknya, tak ada siapa lalu nanggungnya. Kena besi-besi cair, kena kayu-kayu untung hancur, kena batu-batu hancur, kena daging manusia jadi debu daging tu. Itu api neraka. Siapa lalu nohok jangan sangat. Dan Allah janjikan melalui lidah Rasulnya untuk dapat lepas daripada api neraka. Sebab itu kita selalu doa, ya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Kena doa betul-betul. Ini ayat Quran. Bukan boleh main-main gitu aja. Kena baca betul-betul. Rabbana atina panjang nam. Mad jaiz munfasil. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau berhenti tarik nafas. Kalau tak berhenti tak apa. Kalau hasanah berhenti tarik nafas. Jangan sambung aja. Tarik nafas baru sambung. Wa fil akhirati hasanah. Berhenti tarik nafas lagi. Lepas tu baru sambung lagi. Wa qina azaban nar. Dengar. Wa qina azaban nar. Jangan lajak habis tu aja. Ini ada yang lajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tak ada tarik nafas pun. Wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Wa qina azaban. Tak ada dengar pun. Ini ayat Quran tuan-tuan dan puan-puan. Bukan boleh baca begitu saja. Ayat Quran ada hukum. Kena ikut hukum dia. Siapa nyuruh? Allah yang nyuruh. Warattilil Quran tartila. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil. Dia bukan cakap Melayu. Cakap Melayu tak apa. Dia tak ada hukum. Ada ke ihfa' cakap Melayu? Ada ke idgham cakap Melayu? Ada ke iqlab cakap Melayu? Tak ada, lantaklah. Baca buat macam mana pun. Pasyur pun boleh, pasir pun boleh, pasyak pun boleh cakap Melayu. Tapi Quran no way. Mesti ikut hukum dia, itu begitu. Jadi tak ada siapa lalu nohon api neraka ya. Tuan-tuan dan puan-puan, itu tujuh neraka menunggu mereka yang derhaka. 7 golongan yang neraka itu yang masuk neraka ya. Yang neraka ke 6 golongan yang masuk neraka. 4 daripada yang kafir, 2 daripada yang beriman. Jadi Allah janjikan perlepasan daripada neraka di hujung-hujung Ramadan ini. Lepas dari neraka. Dengan syarat kita betul-betul minta dengan Allah supaya lepas dari neraka. Kemudian tuan-tuan dan perempuan, di hujung bulan Ramadan ini pula ada satu malam yang sangat special. Sangat special. More special than every other night or in every other month. Iaitu di bulan Ramadan jadi tuan. Allah gambarkan Quran apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini istimewa untuk kita. Allah datangkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan.
Ya, barang siapa berjumpa dengan Lailatul Qadar, dia sedang berbuat ibadah umpamanya, atau sekurang-kurangnya dia tak buat dosa, dia akan dapat pahala 1000 bulan punya pahala. Ya. Walaupun dia tak ada buat yang besar, yang besar, yang kecil-kecil dia buat. Contoh dia puasin. Macam dia buat alhamdulillah. Alhamdulillah yang dia sebut tu 1000 bulan punya pahala. Nak ke tak nak? Kali. Nak ke tak nak? Kecil je. Ya. Dia menguap. Sebut-sebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dapat 1000 bulan punya pahala. Nak ke tak nak? Dia masuk masjid tadi, nak kaki kanan. Dapat pahala berapa? 1000 bulan. Dia keluarkan dengan kaki kiri dia, dapat pahala 1000 bulannya. Walaupun kecil-kecil punya hebat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala di malam Qadar. Sebut malam Qadar, jangan malam Lailatul Qadar, tak betul. Malam Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar artinya malam-malam Qadar. Banyak benar malamnya. Padahal di semalam aja. Ya. Dalam kitab banyak sebut malam Lailatul Qadar. Apa itu kitab lain lah. Mereka bukan ada bahasa SPM. Cakap Melayu tak apa. Ya. Kerana mereka dulu bukannya macam kita ngambil SPM. Jadi salah tak apa. Kita yang masalah. Kita sebut malam Qadar atau Lailatul Qadar. Ya? Lailatul Qadar. Dia hanya turun di bulan Ramadan saja. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami datangkan, kami turunkan kepadanya malam Qadar. Apa itu malam Qadar? Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Tuan-tuan dan puan-puan, 1000 bulan berapa tahun? 1000 bahagi dengan 12. Berapa? 83,33333333333333 tak habis. Cuma nak bagi genapnya 83 tahun. Cukup lah tu kalau perpuluhan 3 tu tak ada, tak apa. Ya. Itu Lailatul Qadar. Ya, umur tuan-tuan ada ke 83 tahun? Saya ada kalau hijrah awal ada dah. Tuan-tuan ada? Ya. Tambah ustaz ni muda mana lagi boleh sampai ke 83 tahun. Mana tentu? Ya, mungkin dia sampai lebih daripada 83 tahun. Tapi bagi mereka yang dapat fadilat Lailatul Qadar, dia dapat pahala 83 tahun punya ibadah. Ndak ke tak nak. Tambah malam tadi tuan-tuan, kita mulai pula bersama dengan ustaz tadi ya. Sikit banyak ke pahala ibadahnya. Semayang tahajudnya, semayang hajatnya, semayang witirnya, semayang tarawih sebelum itu, kemudian semayang tasbih sebelum itu. Sekali sebut subhanallah, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Tadi berapa kali sebut? 300 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tambah pula lagi wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apa punya pahala tu? Bagi mereka yang ikut qiyamul lail malam tadi. Hebatnya Lailatul Qadar. Ya, cerita sikit je cerita ya. Sudah pukul 7 9 minit dah. Saya tahu tuan-tuan ngantuk ni. Tapi tak apalah, cerita sikit boleh. Malam Qadar itu mula-mula malaikat bawa bendera. Adalah 4 bendera dibawa oleh malaikat. Panji-panji kebesaran Islam dibawa oleh malaikat, diketuai oleh Jibril. Satu panji-panji dicacak hanya di Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Di Mekah. Kemudian dibawa lagi satu bendera dicacak hanya di Masjidin Nabawi. Masjidin Nabawi di mana? Madinah. Malaikat pergi bukan naik bas, bukan naik kereta api. Dia pergi apa? Langkah sampai je. Selangkah je dulu sampai ya. Satu lagi bendera dibawanya di Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestin, Baitul Maqdis. Lagi satu dibawanya dicacakkannya di Masjid Tur Sina. Di mana Tur Sina? Di mana Tur Sina? Di Mesir ya. Di Mesir tempat Nabi Musa bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah lepas itu bertebaranlah malaikat-malaikat itu ke seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Dia pergi Amerika, pergi ke England, pergi ke Jepun, pergi ke China, pergi ke India, pergi ke Pakistan, pergi ke Arab. Semua Indonesia, Singapura, Malaysia ada tak?
Ada, dia datang. Semana ada orang beriman di situlah ada malaikat datang menziarahi mereka. Kalau malam tadi dah. Kalau tidak, malam lain dah. Cuma itu di antara malam yang dirahsiakan oleh Allah Ta'ala. 10 perkara Allah rahsiakan. Di antaranya Lailatul Qadar. Lagi lebih panjang, ada 10 perkara yang Allah rahsiakan. Nah, yang kedua apa yang Allah rahsiakan? Fadilat orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Itu yang Allah rahsiakan. Tak apa berkata, apa kamu taat pada tu, aku bagi kamu, aku reza dengan kamu. Rezaan itu dirahsiakan Allah. Okey, kemurkaan Allah terhadap orang yang derhaka kepadanya. Itu pun rahsia juga. Kalau sekali tak semayang, cabik telinga sebelah, tak semayang lagi, putih mata sebelah, macam penuh masjid ni. Jadi dia rahsiakannya. Dia murka pun tak khabar pada kita. Ada 10 perkara hari lain ya. Ada Lailatul Qadar di antara hari yang dirahsiakan oleh Allah SWT. Kemudian bertebaranlah malaikat tadi ya, mengunjungi mana-mana orang beriman. Ya. Dia bagi salam. Belum masuk rumah dia bagi salam dulu. Cuma kita tak dengar lah. Kalau dengar pensan pun. Dia bagi salam. Assalamualaikum ya Tuan Haji Khalid. Assalamualaikum ya Tuan Haji Firdaus. Assalamualaikum ya Tuan Haji Ismail. Assalamualaikum ya Enak, ya Fatimah. Assalamualaikum ya Maimunah dan sebagainya. Dia bagi salam. Nah, cuma itu maknawi itu sindiran, bukan betul-betul dapat pahala seolah-olah dia diberi salam oleh malaikat. Malanglah kalau dia masuk tu kita sedang melakukan maksiat. Dia datang malam tu kita tengah nari. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli barangan. Masih tu malam ya. Kalau tengah joget, tengah karaoke kan, tengah mabuk kan, malam lah. Tapi kalau dia tak buat dosa, pokoknya dia tidur je, itu dapat doa dari malaikat. Ya, berjabat tangan betul. Dia masuk dalam rumah kita berjabat tangan tu. Berjabat tangan, salam betul. Mudah-mudahan kita dapat fadilat bersalam dengan para malaikat. Kemudian sudah berjabat tangan, dia doakan kita. Doanya tadi tu, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa itu ditulis pada satu kotak itu dibawa sampai ke Arasy. Arasy itu lindungan di padang mahsyar besok. Arasy namanya, dipatrikan di Arasy. Dan dia akan berfungsi doa itu sampai hari kiamat. Selagi tak kiamat, doa itu tetap akan berfungsi. Walaupun dia dah mati, dapat lagi pahala dia. Doa itu masih ada situ lagi tau. Nak kita nak? Macam tanda aja. Kita dapat doa ya. Sampai pagi ya. Sampai pagi. Tapi bukan doa sampai pagi. Malaikat tu akan ada di situ sampai pagi. Jadi dapat pahala malam tu 83 tahun punya pahala ya. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, malaikat itu tak masuk dalam rumah yang ada 4 perkara. 4 perkara tak masuk. Yang pertama, kalau ada dalam rumah tu dia naruh anjing atau babi, atau patung anjing, patung babi, tak masuk dia. Ada dah orang Islam beli anjing dalam rumah. Ada. Saya ada pernah tengok di negara jiran. Pergi mendawat dia, ziarah dia. Ada seorang kawan orang Indonesia dia bawa saya ke satu rumah. Masuk dalam rumah tu, baru nak duduk atas sofa tu dah datang anjing. Assassin, tahu assassin? Tinggi punya anjing tu. Nyalak dari dapur. Wang menuju saya. Ya, nak ngakak saya. Mampu aku ini kata dia. Saya pun nak duduk lama-lama tuan tu datang rambat dari dapur tu, ngambil anjing tu, bawa balik ke dapur. Harap bawa lagi. Alhamdulillah itu di negara jiran. Saya kena sendiri. Tak tahu saya cerita kan. Jadi rumah hobi itu tak masuk malaikat. Atau gambar babi, patung babi. Itu tak ada, betul ya? Yang pertama. Yang kedua, kalau ada dalam rumah itu orang yang mabuk kerana minum arak. Dia dah minum arak, dia mabuk. Dah mabuk, dia tentu ada dah nyanyi lah apa-apanya. Aki,
buka pintu, Nana balik pukul 1. Agak je ya. Ya. Lagi apa? Yang kedua. Yang ketiga, kalau ada dalam rumah tu patung yang dimuliakan. Patung yang dimuliakan. Patung mainan kadang-kadang tak apa. Ini yang dimuliakan. Dia dapat patung hadiah daripada kemenangan dia dalam pertandingan kilauan emas. Tahu apa kilauan emas? Nyanyi untuk orang tua-tua. Orang bayar saya ni yang masuk tandingan nyanyi, menang pula tu, dapat nombor 1. Itu kilauan emas. Jadi hadiahnya apa? Patung, gambar orang tengah nyanyi tu. Bawa balik, letak atas Quran tu. Letak dalam dari, letak Al-Quran. Orang naik rumah tengok patung tu, entah apa yang nampaknya, yang jadi pandangan dia. Masa itu tak masuk malaikat. Yang ketiga, yang keempat, kalau ada orang dalam rumah tu dalam keadaan junub yang haram. Junub halal tak apa, ini junub haram, tak masuk malaikat ya. Lari dia. Lantaklah dia berapa takor arak dalam rumah tu. Dia tak masuk. Setitik pun dia tak masuk. Ada orang mabuk kerana arak, tak masuk. Cuma yang tak masuk tu malaikat apa tuan-tuan dan puan? Malaikat rahmat. Ada satu malaikat tak pedulinya lantaklah aku ada dalam rumah tu. Time dia masuk, dia tetap masuk. Malaikat apa? Malaikat maut. He doesn't care whatever you have in your house. Arak ke, babi ke, anjing ke, patung ke, tak peduli. Dia tetap akan masuk. Kerana mati itu tak ada siapa yang boleh melarangnya. Ya, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Jadi tak boleh elaklah. Mudah-mudahan kita tidak ada benda-benda yang melarang malaikat itu masuk dalam rumah kita. Ya. Kalau malaikat maut, apa kubur pun tak apa ya. Ini dua perkara di bulan Ramadan nanti ya. Bukan nanti, memang di bulan ini. Di hujung Ramadan tu Allah datangkan perlepasan dari neraka, dan didatangkan Allah Taala satu malam untuk memberi kita pahala dengan 1000 bulan punya pahala. Jadi tidak kata nak, inilah kelebihan umat Islam. Itulah kelebihan yang Allah Taala bagi kepada mereka-mereka yang mahu menghayati Ramadan. Rasanya cukup sekadar itu ya. Pukul 7.18 dah. Dekat 7.30 ya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan pun tengah ngantuk ni, saya bagi peluang ya. Kalau nak cerita lagi boleh. Ya. Hari Jumaat esok lah insya-Allah ya. Tapi tak ada cerita lain pula. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya tamat, jangan terbuku hati. Ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Alhamdulillah. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Alhamdulillah. Lagi bangga saya. Ngapa bangga? Ngapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Dah biasa dia jua dapat. Dia jua dapat. Dia jua dapat. Cuma bila ditanya tak jawab. Bukan dia tak tahu jawab. Dia ngantuk. Malam tu dia terima live. Ya. Alright, minta maaf ya, nak lawak aja. Dan saya berterima kasih kerana sudi mendengar yang begini ya. Jarang saya ceramah pun. Di sinilah. Sini baca kitab saja. Ceramah macam ni tak ada. Jadi hari Jumaat esok kalau tak padam, ada lagi satu tajuk lain ya, mengenai puasa juga. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.